SAW bersabda, Nabi kata, la tahasadu. Kita hidup atas dunia hari-hari ini, jangan ada hasad dengki. Buang. Tengok orang lebih pada kita, tak mau ada dengki. Kerana dengki ni merosakkan semua ibadat kita. Nabi kata, wala tanajashu. Jangan buat fitnah. Fitnah ni apa tuan-tuan? Apa hak kita dengar, kita habaq ke orang. Kerana tidak semua benda yang kita dengar tu betul. Tapi berapa ramai manusia hari ini dengar habaq, secara tidak sedar dia pengembang fitnah. Wala tabaghadu. Jangan benci membenci, terutamanya sesama orang Islam. Jangan benci dia, jangan buang dia. Kerana kita benci, kita buang dia, kita menghilangkan sokongan orang kepada kita. Wala tadabaru. Jangan beralih belakang. Tak suka dekat orang tengok beralih. Nabi kata jangan ada sikap yang macam tu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah sama-sama Islam ni saudara. Kita jumpa siapa pun, kita boleh senyum, kita boleh bagi salam, kita boleh ajak minum kopi. Kita tidak ada masalah dengan siapa-siapa pun. Nabi kata al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. La yazlimuh. Nabi kata jangan buat zalim sesama orang Islam. Wala yakhdhuluh. Dan jangan kamu downgrade saudara kamu yang sama seagama. Jangan kita kata sesuatu yang boleh menjatuhkan dia. Wala yahqiruh. Dan jangan kamu hina dia. Dia Islam, kita Islam. Kita sembah Allah, dia sembah Allah. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi kata, Nabi tunjuk dada Nabi. Nabi kata takwa ada di sini. Takwa ni di mana? Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa tidak ada pada pakaian kita. Takwa tidak ada pada cakap kita. Takwa tidak ada pada tempat-tempat lain. Nabi kata takwa ada di sini. Kalau ada takwa dalam hati kita, kita tak buat benda yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata apa? Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup satu orang dianggap jahat sekiranya mulut dia menghina saudara yang sama agama dengan dia. Nabi kata cukup dia dianggap sebagai orang jahat. Nabi kata Islam dengan Islam haram ke atas dia tumpahkan darah. Islam sama Islam haram dia mengambil harta kawan dia yang sama Islam. Orang Islam dengan orang Islam haram dia menjatuhkan maruah dan harga diri saudara dia yang sama-sama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Nabi SAW pesan dekat kita supaya kita sesama orang Islam ni kena ada satu sikap baik di antara sama-sama Islam. Follow, like dan subscribe untuk kisah motivasi terbaru. Sebab itu ulama beritahu kesedihan iblis yang paling besar sekali bila Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis ingat dia punya deal dengan Allah nak minta panjang umur sampai hari kiamat tu, kira paling istimewa dah tu, paling kena dah tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala lahirkan Nabi akhir zaman yang mana dia punya kasih sayang dia kepada umat dia ni bukan setakat hari kiamat saja. Nabi SAW ni sepanjang daripada sejak hari pertama Allah Ta'ala lantik jadi Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat begitu dalam, begitu tinggi. Walaupun Allah marah dengan hamba-hamba ni, dengan sahabat-sahabat sebelum Islam, tetapi tuan-tuan, Nabi SAW di malam hari merayu Allah supaya menyayangi umat dia. Masya Allah, minta Allah sayang, Allah ampunkan umat dia. Ya Allah, bagilah hidayat kepada umat aku. Umat aku tidak mengerti apa-apa ya Allah. Dalam peperangan Badar, Nabi menangis daripada malam sampai ke subuh dalam sujud tuan-tuan. Minta Allah selamatkan umat dia, minta Allah ampunkan umat dia, minta Allah bagi hidayah kepada umat dia tuan-tuan. Sayangnya Nabi kepada kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah korban untuk umat sampai dekat nak wafat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tanya pada Nabi SAW, wahai kekasihku, adakah engkau redha kepada aku kalau seandainya aku masukkan engkau orang yang pertama akan dimasukkan ke dalam syurga aku di kalangan hamba-hambaku ni? Nabi SAW kata, aku gembira ya Allah, tetapi satu soalan aku nak tanya, apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk umat aku? Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW dengan umat ni begitu dalam cinta dia tuan-tuan. Ikatan cinta ini bukan di sini saja. Nabi SAW punya cinta tuan-tuan, dalam kubur pun masih lagi Nabi masih ingatkan kita, Nabi masih kenangkan kita. Di padang mahsyar nanti pun Nabi masih tolong kita. Habis dah iblis punya kerja dah habis, kerja Nabi SAW masih belum habis lagi.
Iblis kata memang aku silap buat deal, aku silap buat perjanjian, sebab aku sampai kiamat saja Nabi Muhammad akan menyelamatkan umat ini sampai dia akan bawa seluruh umat masuk ke syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW tanya pada Allah, ya Allah, apa yang kau nak bagi kepada aku untuk berita gembira sebelum aku mati tentang umat aku? Maka di saat itulah tuan-tuan yang mulia, malaikat Jibril AS beritahu, wahai kekasih Allah, Allah Ta'ala berjanji sesungguhnya Allah Ta'ala akan masukkan 70,000 umat tuan dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Tuan-tuan yang mulia, Nabi dekat nak wafat tersenyum tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Nabi cerita pula kepada sahabat dalam hadis yang lain, nanti dah hari kiamat, bila tiba masa Allah Ta'ala nak bagi peluang umat aku 70,000 akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Waktu itu Allah Ta'ala akan tanya pada aku, wahai Muhammad kekasihku, adakah cukup 70,000 ini? Adakah kamu redha dengan 70,000 ini? Nabi SAW mengiling kepala, belum wahai Allah, belum wahai Allah. Nabi SAW akan bersujud di hadapan Allah Ta'ala, aku minta Allah tambah lagi, ya Allah, tambah daripada 70,000, lebih ramai umat aku akan dapat masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Nabi menangis di depan Allah, merayu kepada Allah. Maka akhirnya tuan-tuan yang mulia, Allah telah beritahu kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, minta apa saja yang kau nak minta, bagilah syafaat kepada umat kamu. Nabi angkat kepala, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Allah SWT beritahu kekasihku Muhammad, aku berjanji untuk tambah lagi daripada 70,000. Daripada setiap 1,000 daripada 70,000, aku lipat kali gandakan 70,000 kali 70,000, 490 juta umat Nabi Muhammad SAW diselamatkan daripada azab neraka Allah, dimasukkan dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Iblis tuan-tuan dah terduduk dah waktu itu tuan-tuan. Rupanya Masya Allah, hebat sungguh Nabi akhir zaman ini. Kalah aku nak bawa semua umat dia masuk neraka, tapi dibawa seluruh umat ni 490 juta umat Nabi SAW dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisap tanpa azab. Lepas tu Allah tanya lagi kepada Rasulullah, dah cukup ke? Nabi kata cukup dah wahai Allah, yang lain tu boleh masuk syurga tapi ikut cara biasalah, yang ni yang cara luar biasa dengan syafaat. Maka tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala kata, tidak wahai kekasihku, bukankah aku pernah berjanji kepada engkau di dunia dahulu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, Tuhan akan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu sehingga akhirnya engkau redha kepada Allah. Aku nak dengar perkataan raditu ya Rabb, raditu billahi rabba, aku nak dengar daripada mulut kamu. Di saat itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala telah meraup segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan kedudukan Allah. Tak boleh dibayangkan macam mana cara dia tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya kepada Rasulullah SAW, wahai kekasihku Muhammad SAW, sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umat kamu ke dalam syurga ku tanpa hisap dan tanpa azab. Nabi tuan-tuan tersenyum, menangis tuan-tuan, gembira sangat umat dia bukan sekadar 490 juta masuk syurga tanpa hisap tanpa azab. Sebanyak bilangan pasir dalam genggaman Allah, Allah tambah lagi bilion-bilion umat Nabi ditambah oleh Allah Ta'ala untuk hiburkan hati kekasih dia, untuk masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita semua tergolong tuan-tuan. Tak cukup sekali, Allah Ta'ala kata 3 kali tuan-tuan. Nabi dalam hadis menceritakan 3 kali Allah ulangi perbuatan yang sama, tunjuk pada Nabi sebagai tambahan daripada yang tadi. Redakah kamu wahai kekasihku sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini, aku masukkan umatmu dalam syurgaku tanpa hisap dan tanpa azab. 3 kali tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala masukkan umat ini ke dalam syurga tanpa hisap tanpa azab tuan-tuan. Waktu itu tuan-tuan, hanya Allah yang tahu betapa gembiranya hati dan perasaan Nabi SAW bila tengok umat dia selamat daripada api neraka. Kita tahu kita akan pindah rumah, tapi kita tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Masa kita hidup, kita tak nak buat apa-apa. Lidah Allah bagi percuma tuan-tuan. Baca Quran tak kena bayar, baca Quran tak kena bayar. Tapi Al-Quran inilah yang disebut kepada kita, yang akan terangkan kubur kita. Tuan-tuan, kalau masa hidup ni rumah kita gelap, kita susah hati tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kita akan cari jalan nak terangkan rumah kita. Tapi kenapa kita semua, saya tahu, tuan-tuan tahu, dalam kubur ni gelap, dalam kubur ni sempit, dalam kubur ni tinggal seorang diri, kawan tak ada, anak tak ada, dan isteri tak ada. Kenapa kita tak nak terangkan kubur kita?
kita usaha baca Quran hari-hari. Tuan-tuan, saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan, berapa lamakah kita tak pegang mushaf Al-Quran? Dah berapa lama kita tak pegang mushaf Al-Quran? Dah berapa lama kita tak cium mushaf Al-Quran? Kenapa ya kita tinggalkan Quran? Dulu kita selalu pegang Quran. Dulu kita selalu peluk Quran dan kita letak Quran pada dada kita. Ada orang yang dah 6 bulan tuan-tuan tak pegang Quran tu. Ada orang dah setahun tak pegang Quran. Ada orang dah sebulan tak pegang Quran. Tuan-tuan, tapi kita tak lepas telefon kita. Kita boleh baca grup WhatsApp kita berpuluh-puluh tuan-tuan. Kita boleh balas WhatsApp kita tuan-tuan, berpuluh-puluh grup kita. Tapi kita telah ditipu dengan kita telah tak diberikan rezeki untuk pegang kitab Allah. Kita tak diberi rezeki untuk tengok Al-Quran. Tengok pun tak diberi rezeki tuan-tuan. Kita dah sibuk tengok Quran, kita dah sibuk tengok handphone dan kita tak sibuk tengok Quran. Walaupun mengaji, kalau tok guru tak betul, tak boleh ikut. Kerana tok guru lain dengan Rasul. Rasul dia maksum. Seorang ulama dia tidak maksum. Kalau apa yang diajar itu tepat dengan ajaran Islam, maka kita boleh ikut. Kalau apa yang diajar itu bercanggah dengan ajaran Islam, kita tak boleh ikut. Walaupun tok guru besar macam mana sekalipun. Ini kita kena faham. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.